Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah Ta'ala, dengan kasih sayangnya, dengan kekuasaannya, diberikannya kita kesempatan pada maghrib ini untuk berada di dalam majlis ilmu, untuk mengabadikan masa yang Allah luangkan antara maghrib dan isyak ni untuk kita ingat memperingati antara satu sama lain. Kerana itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan. Sesungguhnya memberi peringatan itu adalah bermanfaat bagi sekalian orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan peringatan ini untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada peringatan ini. Kita ni dijadikan Allah Ta'ala semata-mata untuk beribadah kepadanya. Jadi malam ni patutnya kita baca kitab baru. Kerana kitab yang telah kita baca dulu dah tamat, dah habis. 50 perkara menceritakan hal-hal yang berlaku pada dekat hari kiamat, ya, dah habis dah. Patutnya kitab baru. Tapi malam ni saya tengok tak ada ramai yang lama-lama dulu tak tahu. Jadi kita ceramah yang betul, ya. Tak ada pakai kitab. Boleh kan? Kau tak boleh, mana tahu kan? Kita ceramah aja. Kita dah sini banyak kitab dah tamat dah. Mula-mula kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tamat dah. Saya dah ngajar sini tak berapa tahun dah. Saya pun tak tahu berapa tahun, ya. Kerana lama sama ngajar, lama sangat ngajar tu. Sampai dia bagi dia tokoh pengajar. Bukannya pasal pandai ngajar, pasal lama benda ngajar. Tokoh pengajar masjid negeri. Ya. Tapi bukan ada pandai ngajar bukan reti pun. Kalau pandai penuh di dewan ni. Tapi kerana terlalu lama, agaknya kerana dedikasi agaknya lama benda mulang dari kampung kemari ni. Barangkali lah. Yang dibagi dengan anugerah tokoh pengajar masjid negeri. Tahun sudah. Baik. Dengan itu mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang dimanfaatkan, kita boleh manfaatkan. Jadi malam ni kita bicara satu tajuk yang bakal ditempuhi oleh semua orang. Tak ada orang yang tak ada menempuh benda ni, iaitu MATI, Mem Alif Ta Ya. Apa?
mati. Tajuk kita malam ni mati. Lantak dah suka ke tak suka ke, seronok tak seronok ke, itu tajuk yang saya pilih. Semua kita nak akan mati. Dalam Quran Allah sebut, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kalau boleh kita ni jangan matilah. Itu yang boleh benar makan pamoga lah, makan jus Nusantara lah, dan sebagainya. Jus Hidayah lah. Jangan mati lah tu. Tongkat Ali lah. Tapi mati tu dia. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, maut pasti akan menemui kamu. Walaupun kamu berada di mahligai yang teguh. Buatlah mahligai seteguh mana pun. Kali peluru, kali segala-galanya. Tapi sampai masanya dia tetap akan berlaku. Right on time. Dia pasti akan berlaku. Nak mati pun mati, tak nak mati pun mati. Seronok nak mati pun mati, benci dengan mati pun mati. Bersedia untuk mati, lupa daripada mengganti mati, mati juga. Orang kafir mati, orang beriman mati. Orang taat mati, orang derhaka mati. Raja mati, rakyat mati. Pemimpin mati, pengikut mati. Semua akan mati. Lagi apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Jadi oleh kerana kita nak mati ni, akan merasa mati. Cuma pilihannya dua je. Mungkin lah kita bukan ada pilihan pun, tapi kemungkinannya ada dua saja. Mungkin cepat, mungkin lambat. Tapi mati tetap mati. Oleh kerana kita ni tetap akan mati, apakah persediaan kita untuk menghadapi mati? What are your preparations to face death? What are your preparations to face death? Which will ultimately come. Mesti datang. Tak ada ragu-ragu lagi. Orang tua mati, orang muda mati, kanak-kanak mati, lelaki mati, perempuan mati. Rajin semayang pun mati, tak semayang pun mati juga. Orang Islam mati, orang tak Islam pun mati. Tak ada pilihan. Mati tak ada pilihan. Kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, kita hendaklah bersedia untuk mati. Nak bersedia malam untuk mati. Kerana dia akan datang bila-bila masa. Dia tak ada tangguh-tangguh. Ada satu cerita, tuan-tuan dan saudara sekalian. Dalam satu negeri ada seorang raja. Raja tu sangat besar jajahannya. Jajahan takluknya banyak. Negaranya besar. Negaranya kaya. Dia adalah raja yang sangat berpengaruh. Pada suatu hari dia nak mengadakan sambutan hari ulang tahun pemerintahannya. Macam kita sambut merdeka lah. Dia nak nyambut itu. Maka diperintahkanlah rakyat-rakyat itu untuk bersedia. Dengan tentera-tenteranya, dengan alat kelengkapan negaranya, dengan apa saja. Itu zaman sebelum Nabi Musa lagi. Maka dia pun bersedialah untuk apa? Untuk menyambut perayaan hari ulang tahun pemerintahannya yang berapa entahlah ya. Jadi bersedialah sampai masanya, berakaklah dia. Dia di depan dengan kuda yang paling cantik, kuda yang paling besar, yang paling gagah. Di belakang itu tentera berkajah, belakang lagi tentera berkuda, belakang lagi ada tentera jalan kaki dan sebagainya. Berakaklah mereka di tengah-tengah perayaan tu, masa perayaan tu. Rakyat-rakyat pun berdiri di tepi-tepi jalan raya. Melaungkan daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, ampun tuanku, hidup tuanku, hidup tuanku. Itulah. Maka ketika itu iblis tiupkan rasa takabur dalam diri raja tu. Ditiup oleh iblis rasa takabur. Dia dah rasa diri megah, dia rasa dia berkuasa, dia rasa dia tu akan disanjung oleh rakyatnya sampai bila-bila. Maka dia pun berakak dengan penuh kemegahan, dengan penuh keangkuhan, dengan penuh dengan apa? Kesombongan. Sedang perayaan itu sedang berlaku, tiba-tiba datang seorang tua dari depan. Seorang tu dah tua, lebih tua dari saya ni. Datang dari depan, pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut matat, kusut masai, badannya penuh dengan debu, hitam legam. Datang dia.
meluru dari depan, dia lalu memegang kekang kuda. Tahu kekang? Tali yang apa kuda tu. Jadi terhentilah perarakan tu. Raja pun amatlah murka, marah benar raja tu. Ini cerita kitab ni tuan-tuan, bukan longgok-longgok tau. Kita dalam kitab. Raja pun sangatlah murka kerana mengganggu perayaan yang sedang dijalankan olehnya. Perarakan yang sedang dilakukannya tu. Marah benar dia. Dia pun mengangkat cemetinya, nak mukul orang tua tadi. Kata orang tua tu, tuanku jangan pukul Patik tuanku sekarang. Patik bukan sengaja nak mengganggu perarakan tuanku ini. Tapi Patik ada mesej nak sampai kepada tuanku. Penting benar mesej ni. Ini Musa, jadi terpaksalah saya Patik ni mengganggu perayaan perarakan tuanku ni. Kalau ia pun kata raja tu, kalau ia pun Musa, apa salah tunggu perayaan ni? Habis kamu boleh datang ke sana dan boleh cerita kepada aku apa mesej nak kamu sampai. Jawab orang tua ni tadi, tak sempat ya tuanku. Ini adalah paling penting sekali. Saya mesti sampai, masa itu bukan ada handphone pun. Kalau ada handphone boleh hantar mesej kan, boleh hantar WhatsApp kan, boleh hantar Instagram kan. Ini tak dapat. Jadi mustahak benar tuanku. Saya kena khabar kepada kamu, pada tuanku juga, pada ketika ini juga ya. Kalau ia pun waktu, baiklah. Mari kita pergi ke istana. Kamu boleh cerita tentang apa yang nak kamu khabar pada aku di istana. Tak sempat tuanku. This is a matter of life and death. Oh, pandai dia putih tu. Agak je lidah saya dengar pun ya. Ini hal hidup dan mati ni katanya. Tak sempat dah. Oleh yang demikian wahai tuanku, tundukkanlah kepala tuanku telinga ya. Suarakan telinga tuanku kepada saya supaya boleh Patik ceritakan apa mesej yang nak saya sampai kepada tuanku. Raja tu tak ada pilihan, dia pun tundukkan kepalanya. Ya, nyuaikan telinganya tu kepada orang tua tu. Orang tua tu berbisik di tepi telinganya. Tahu apa tuan-tuan? Apa bisikannya? Akulah Malikul Maut. Aku ni malaikat maut katanya. Dengar itu ngetor dia pucat besi mukanya. Bergementar badannya kerana ketakutan. Tunggulah, janganlah kejap ni. Tunggulah, janganlah kejap. Bagilah aku balik ke sana, aku nak jumpa guni-guni aku. No way, kata orang tua. Tahu apa no way? Bukan negara di Eropah tadi yang namanya no way. No way tu tak ada pilihan, tak ada jalan. No way, kata. Patik diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa tuanku kejap ni juga. Maka dicabut kejap. Matilah raja itu di hadapan rakyatnya. Matilah dia dalam keadaan yang angkuh. Matilah dia dalam keadaan yang sombong. Matilah dia dalam keadaan yang mewah. Matilah dia dalam keadaan yang agung. Tersungguh di hadapan rakyat. Kalau itu boleh berlaku kepada raja tadi, apakah dia tak boleh berlaku kepada kita? If this can happen to the king, is it impossible for it to happen to us? Faham kena banyak orang putih ni? Tak tidak lah. Benda yang nak ngaji orang putih tu. Kalau ini boleh berlaku kepada raja, apakah dia mustahil berlaku kepada aku, kepada kita? Maka matilah dia dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kemewahan, dengan penuh kebanggaan. Itu satu cerita lain. Ini cerita raja tu. Ada cerita lagi satu. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan satu jamuan di istana. Jamuan itu layak diri. Sampai masanya, Nabi Sulaiman pun menyebutlah, wahai tuan-tuan dan perempuan, dipersilakan menjamu selera ala kadarnya. Agak tidak saya dengar macam mana apa announcement daripada Nabi Sulaiman ni. Silalah menjamu selera ala kadar yang ada di sini kata. Maka tetamu-tetamu tu pun pergilah ngambil barang-barang kuih-kuih, apa buah-buahan dan apa-apa yang dijamu oleh Nabi Sulaiman. Saya tak tahu apa yang dijamuannya. Lemang ke, ketupat ke, agak ni lah. Tak apa-apa dia. Daging ke, dalca ke. Jadi masing-masing ambil lah. Ambil peri, ambil pinggan, ambil. Masa pemuda itu mengambil barang-barang makanan tu, didapatinya ada seorang pemuda lain. Nengok dia je. Legat nengok dia. Tak boleh, tak ada berkedip-kedip matanya. Nengok je. Dia benar takut. Apa hal ni nengok aku je ni? Terpeliak matanya. Nengok aku je dia. Takut pemuda tu.
Lalu dia pergi ke satu bucu yang lain. Dia ikut dia pemuda yang tengok tadi. Hentai aja, tengok je lagi. Pergi bucu sana, lepas tu dia ikutnya, dia hentai aja. Oh, ni teruk ni kata. Kau mana dia aku pergi dia ikutnya. Dia dah hendak makin lama makin takut, makin lama makin risau. Sudahnya jumpa dengan Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, ini pun cerita kitab ni tuan-tuan. Ya Nabi Allah, tolonglah terbangkan aku jauh dari tempat ini. Ya, kenapa kata Nabi Sulaiman? Aku takutkan pemuda itu asyik ngekor aku je, dia nengok aku je. Maka Nabi Sulaiman pun terbangkan dia jauh daripada istana. Ya, macam mana terbang entahlah, naik menyapu ke, naik sejadah ke, duduk sejadah tu, zam ala kaza, maka dia terbang agak ni, mana saya tahu. Cerita dalam kitab saya dengan apa itu ya. Maka diterbangkan oleh Nabi Sulaiman, diperintahkan Nabi Sulaiman angin supaya menerbangkan pemuda itu. Maka terbanglah dia. Kata tok guru saya sampai ke negeri China. Tapi saya baca dalam kitab sampai ke negeri Hindi. Mana betul? Tok guru mesti betul ya. Bukan saya nak mempertikaikan tok guru ya. Dia mesti betul, tapi saya baca dalam kitab tu negeri Hindi. Negeri China di mana? Tahu kenal? Negeri China di mana? Negeri Jackie Chan. Hindi negeri mana? Negeri Shah Mana-mana lah Jackie Chan ke Shah Rukh Khan kan? Dia pun terbang dah. Sampai ke negeri China atau negeri Hindi, dia pun mendarat. Ya. Sejadah tu mendarat. Flying carpet tu mendarat. Atau penyapu tu mendarat lah. Elok aja dia mendarat. Tak kira lah ke negeri Hindi ke China kan? Ya, dia tengoknya pemuda yang ngekor dia daripada istana Nabi Sulaiman tu dah ada di hadapan dia. Udah ada di hadapan dia. Dari mendarat aja, pemuda tu ada di situ. Rupanya pemuda itu ialah malaikat maut. Menyamar sebagai seorang pemuda. Dia berada di istana Sulaiman tu kenapa? Kerana pemuda tu ada di situ, dia nak nyabut nyawa. Tapi dalam takdir di Lauh Mahfuz tertulis pemuda ini akan mati di Hindi ataupun di China. Jadi dia sebagai malaikat mana reti nak derhaka dengan Allah Taala. La ya'suna Allah ma amarahum, kata Allah dalam Quran ya, surah At-Tahrim. La ya'suna Allah ma amarahum, dia tak reti nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintah kepadanya. Maka dia pun kerana dalam takdir itu disuruh dia pergi ke negeri China, dia pun pergi ke negeri China. Atau pergi ke Hindi, dia pun pergi ke Hindi. Elok aja dia mendarat ke Hindi atau mendarat ke negeri China, pemuda yang tadi pun sampai terus dicabut nyawa kejap-kejap itu. Bermakna tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, bila dia nak mati, tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Dia tetap akan mati. Sebab orang mati itu time apa? Kadang-kadang time-nya apa? Pukul 3.58. Lagi 2 minit, 64. Tunggulah pukul 2 minit lagi. Salah tak ada. Kadang dia puasa tu. Dia puasa. Nak buka puasa tu pukul 7.34. 7.33 sekarang ni kan. Atau pukul 7.30 dah mati. Tunggulah 3 minit lagi dapat dan dia buka puasa. Tapi tak ada. Kenapa? Bila dia masih nak mati tu tetap akan datang. Dia right on time kita orang betul. Tak ada terlambat, tak ada tercepat. Jadi orang kafir tu bila nak mati, dia tak diambil oleh malaikat maut ya. Nak dicabut nyawa oleh malaikat maut, dia meminta. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Berkata dia kepada malaikat maut, tolonglah, laula akhartani, apa kiranya boleh kamu tangguhkan kematian aku ni, ila ajalin qarib, yang dah dekat, benar ajal aku dah dekat ini. Apa jawab Allah? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Takkan boleh ditangguh lagi. Apabila sampai masa tak boleh tangguh, semua kita mati. Jadi soalnya kita mati baik ke atau mati jahat? Mati beriman ke mati kafir? Mati derhaka ke atau masih taat kepada Allah Taala? Itu yang kita ada pilihannya. Jadi sebab itu kita berdoa selalu kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadi tuan-tuan dan saudara sekalian, 40 hari sebelum seseorang itu mati, 40 hari sebelum saya nak mati, 40 hari sebelum tuan-tuan nak mati, siapa-siapa sajalah
14 hari sebelum nak mati, malaikat di langit dah ubah nama dia. Tak ada lagi namanya Ahmad, tak ada lagi namanya Sulaiman, tak ada lagi namanya Ibrahim, tak ada lagi namanya Ali, tak ada lagi namanya tak ada panggil dengan nama. Nama-nama itu juga, tapi malaikat dah ubah nama dia. Semua digelar oleh malaikat dengan nama mayat. Ya, datang malaikat yang pertama, wahai mayat, kata dari langit tau. Menyeru dari langit, wahai mayat, aku malaikat yang menjaga makanan kamu. Aku telah mencari di seluruh dunia kalau ada sesuatu makanan untuk kamu makan, tapi bahagian kamu sudah habis wahai mayat. Dah tukar nama mayat dah. Pasal nama saya Ibrahim, tak ada panggil Ibrahim lagi, panggil mayat ya. Datang pula malaikat yang kedua. Bukan datang suara tu dari langit ya. Wahai mayat, kata malaikat yang kedua, aku ni malaikat yang menjaga minuman kamu. Aku telah mencari di seluruh dunia kalau ada setitik air untuk kamu minum di dalam dunia ni, tapi bahagian kamu sudah habis wahai mayat. Kemudian menyeru malaikat yang ketiga, wahai mayat, kata dia, aku malaikat yang menjaga pernafasan kamu. Aku telah mencari ke seluruh dunia kalau ada sedikit udara untuk kamu bernafas di dunia ini, tapi bahagian kamu sudah habis wahai mayat. Akhir kali menyeru malaikat yang keempat, wahai mayat, aku malaikat yang menjaga gerak-geri kamu di dunia ini. Aku telah mencari ke seluruh dunia, di mana-mana pun aku telah mencari. Kalau ada satu langkah lagi bagi kamu nak melangkah di atas muka bumi ini, tapi bahagian kamu sudah habis wahai mayat. Tak ada lagi langkah gitu. Itu diseru oleh malaikat yang keempat ya. Soalnya tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah sekarang ini mustahil malaikat memanggil kita dengan gelaran mayat? Is it impossible that now we call mayat by the malaikat in the skies? Mustahil kan? Mana tahu? Jangan-jangan udah ada cangkul yang nak menyangkut tanah kita tu untuk jadi kubur, udah ada. Dah ada di masjid negeri ni. Papan yang jadi konde kita ni dah ada di masjid negeri ni dan sebagainya. Kita sedang dipanggil mayat oleh malaikat. Itu ya, seruan itu semua dengar. Yang tak dengar manusia dengan jin, yang lain semua dengar. Ayam dengar, lembu dengar, kobra dengar, unta dengar, rimah dengar, ulur dengar, lipas dengar, lipan dengar, ikan keli dengar, ikan telepiah dengar, ikan ruan dengar. Semua dengar. Yang tak dengar dua makhluk je, manusia dan jin. Sebab kadang-kadang dia lalu je ikut kumpulan lembu tu, dia tegur lembu tu. Oh, betul lembu ini 3 hari je lagi umurnya gitu. Ya, kita tak tahu. Kalau tahu, itu dia tuan-tuan dan puan ya. Jadi tuan-tuan, orang yang nak mati ni, ya, tak ada kecuali siapa-siapa yang nak mati, dia akan menghadapi 4 masalah. Siapa nak mati, dia akan menghadapi 4 masalah. Masalah yang pertama dipanggil sakaratul maut. Sakit mati. Sakit yang paling sakit. Dia 4 ingat. 4. Tak tahu ingat boleh habis ke tak tahu. Tajuk ni yang sebenarnya tengah 2 jam. Tapi tak tahu malam ni boleh habis ke tak tahu. Ambil 4 cukup lah. Masalah yang pertama dipanggil sakaratul maut. Sakit mati. Sakit yang paling sakit. Raja dari segala kesakitan. Tak ada lebih sakit daripada sakit mati. Ya, Nabi Muhammad kekasih Allah, Habibullah, ketika nak wafat mengalami sakaratul maut yang amat dahsyat. Berpeluh-peluh menahan sakaratul maut. Berpeluh-peluh sampai menangis anaknya Fatimah. Ya, menangis anak tu tengok ke penderitaan ayahnya. Sehingga dapat dibisik sesuatu ke telinganya. Dibisik oleh Nabi ke telinga Fatimah, barulah Fatimah tersenyum lepas itu, tak ada menangis lagi. Punya ada sakit. Itu sakaratul maut. Sampai nak nyebut aduh pun tak boleh. Kalau saya aduh, saat itu belum nak mati gitu kan. Mungkin petang karang pun mati. Malam karang pun mati. Kejap-kejap itu dah lagi. Itulah sakaratul maut ya. Bercakap tak boleh, semua tak boleh. Itu sakit mati. Sakit dari segala kesakitan. Yang kedua beranak, kata dia lah. Saya tak pernah beranak. Kata dia adik daripada sakaratul maut tu beranak lah. Itu yang pertama ya, sakit mati.
Sampai nak menyebut aduh pun tak boleh. Jadi kita akan merasa semua tu. Sebab itu tuan-tuan dan saudara sekalian, banyaklah berdoa, ya. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Kalau seorang, kalau jadi imam, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Minta korang sakit mati tu. Ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa tu, ya. Nabi Muhammad ketika sakit mati itu berdoa juga. Tapi apa doanya? Ya Allah, kalau mati ini dahsyatnya sakit mati, kamu kumpulkan semua sakit mati umat-umat aku ini dan bagi aku seorang menanggungnya. Punya kasih ke kita. Dia tanda kita menanggung sakit mati tau. Dia doa kepada Allah, ya Allah, kalau mati inilah dahsyatnya sakit mati, kamu kumpulkan sakit mati umat-umat aku ni, biar saya seorang menanggungnya, katanya. Kerana dia nak menanggung sakit mati itu dahsyatnya. Kerana apa? Dia rela, dia rela menanggung sakit mati. Dia tak nak kita dia sakit mati. Tapi doa ini tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak diterima, tuan. Kalau terima entahlah, ya. Kalau terima tak? Tengah nari mati, tengah nyanyi mati, tengah makan mati, tengah gelak ketawa mati, tengah nengok Mr. Bean mati, tengah nengok Bujang Lapuk mati, tengah seronok tu kakak semua mati, mujur semuanya. Itu pun ada juga orang mati dalam keadaan itu. Ada tak? Ada tak orang mati itu? Ada juga. Kalau dia tak bersedia, mati tengah gelak ketawa, tengah nengok Maharaja Lawak, tengah nengok apa, Pendekar Bujang Lapuk, cubaan terus mati macam. Itu dah keadaannya. Itu sakaratul maut. Yang mula-mula mati, ya, ialah kakinya. Kakinya tu sejuk aja kaki tau. Kamu dah naik ke atas, daripada kaki ke buku lali, dari buku lali naik ke peti, dari peti sampai ke lutut, dari lutut naik ke atas ke paha, dari paha sampai ke pinggang, dari pinggang naik sampai ke dada. Habis tu tangan pula, daripada ujung jari tu sampai bahu ni, ya. Udah habis semua tu, dia terbaring situ. Jaraknya antara lantai tu terbaring tu tak ada jarak lagi dah. Kalau kita seluk habis tu tak boleh lepas dah. Kerana dia sudah mati belaka, ya. Itu keadaan sakit mati, ya. Kemudian tuan-tuan dan saudara sekalian, tanda orang mati baik itu ada 3. Sebelum saya lupa nak kaburnya tu. Tanda orang mati baik itu 3, dan tanda orang mati jahat itu juga 3. Tanda orang mati baik, yang pertama kering bibirnya, bibirnya kering, ya. Tak ada berbuih-buih. Yang kedua, peluh keluar dari badannya, berpeluh-peluh. Itu tanda baik tu, ya. Kalau orang tu peluh-peluh tu, tanda mati baik tu. Yang ketiga, terbit air matanya. Air matanya, air mata tahu tak? Dia tak tahu cakap Perak kan? Air mata, orang pekan benar dia ni. Terbit air matanya. 3 tanda dia, ya. Tanda orang mati baik tu. Ya, apa dia? Yang pertama, ingat ni, yang pertama tadi apa? Kering bibirnya. Yang kedua, berpeluh badannya. Yang ketiga, terbit air matanya. Pandai, ya. Itu 3 tanda. Dan 3 tanda orang mati jahat. 3 tanda orang mati jahat. Mati neraka, mati kemurkaan Allah. 3 tanda. Yang pertama, berbuih-buih bibirnya. Ayo liur je berbuih keluar, ya. Ini untuk pengetahuan kita je. Jangan esok tengok orang sakit tu berbuih dalam mati. Ini esok neraka mana yang ngarui, ya. Itu untuk kita, itu cerita kitab ni tau. Berbuih-buih ayo liurnya. Kedua, merah padan mukanya. Mukanya merah menyala, merah padam, tau. Masa api neraka dah masuk ke muka. Yang kedua. Yang ketiga, suaranya tak keluar, menggelegak macam orang kena cekik. Agak, ya. Saya tak boleh. Ini kalau ada berlaku itu tanda jahat kata kitab. Ini cerita kitab ni, ya. Jangan pula kita tengok orang macam ni, esok neraka mana maksudnya. Jangan pasal, ya. Timbul fitnah tu. Jangan timbulkan fitnah. Untuk kita tahu aja, supaya mudah-mudahan kita tak dapat tanda-tanda yang jahat itu. Kita dapat tanda yang baik itu mudah-mudahan, ya. Itu
Masalah yang pertama apa? Sakaratul maut. Sakit mati. Masalah yang kedua, ini nak jam ni takut terlajak. Masalah yang kedua yang dihadapi orang yang nak mati tu, dia nampak malaikat maut dengan rupa yang dengan rupa tentulah dia nampak malaikat maut tu datang menjemput dia, mengambil nyawanya. Kalau dia orang beriman dan beramal soleh, malaikat maut tu akan datang seperti pemuda yang kemas, pakaian yang elok, bau yang wangi, suara yang lemah lembut, yang lemah gemalai, suara yang lunak, senyum, lalu meminta izin, wahai kekasih Allah, izinkan saya mencabut nyamuk tuan ya. Kata agak je lah, tidak mudah-mudahan tak saya dapat yang itulah, mudah-mudahan ya. Izinkanlah saya mencabut nyamuk tuan. Kata dia pun silakan wahai saudara, kata orang yang dah dapat apa ni, orang beriman dan soleh, orang ahli syurga ya. Dia pun cabut nyamuk. Agaknya sakit ke tak sakit cabut nyamuk tu? Sakit. Cabut nyamuk sakit. Orang beriman sakit. Nabi je dengar tu punya sakit. Sakit juga. Tetapi dia tak terasa sakitnya. Kenapa? Kerana dia itu ada masalah yang ketiga nanti akan kita cakap ya. Iaitu dia nampak tempat yang di syurga. Itu baru walaupun sakit dia tak terasa sakitnya. Dia sakit tapi tak terasa. Macam kita tengok wrestling lah. Ya. Tak pernah tengok wrestling ke mana? Punyalah khusyuk, punyalah apa? Tekun. Sabar. Rokok tu makwa jari tak seluruh itu je ya. Kerana terlalu apa? Terlalu khusyuk, terlalu apa kata? Asyik, terlalu asyik. Macam itulah. Sakit mati tak ada, tapi dia tak terasa kerana dia nampak asyik seronok melihat tempatnya di syurga. Kita akan datang ya. Dia bunyi ketutup lah. Belum ya? Ya, itu yang kedua tadi ya. Dia nampak rupa malaikat maut. Tapi kalau orang tu derhaka, ahli neraka, malaikat maut itu akan bertukar wajahnya. Hitam legam, rambutnya kusut masai. Betul kan? Rambutnya berputar-putar. Macam rambut apa? Elikat nampak tak? Macam itulah agaknya lah ya. Lagi apa? Suara macam lentok. Keluar asap dan api dari mulut dan hidungnya. Itu datang. Dia membentak, menerdek, menengking orang yang nak mati itu. Wahai musuh Tuhan, kembali kamu kepada kemurkaannya. Dicabutnya. Itu ya. Itu masalah yang kedua tadi ya. Dia akan melihat wajah malaikat maut. Ya, malaikat maut ni tuan-tuan dan saudara sekalian, Nabi Ibrahim pengsan tengoknya. Pada satu malam pendek kita, malaikat maut pergi ziarah Nabi Ibrahim. Ya, dia masuk dalam bilik Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu ada satu bilik, dia seorang je boleh masuk, dia kunci dari luar. Dia pun buka kunci, dia buka bilik, tengok dah ada seorang pemuda nunggunya. Dia pun tanya, siapa membenarkan kamu masuk dalam bilik aku ni? Kata dia Nabi Ibrahim. Kata pemuda tu, tuan bilik lah. Aku tuan aku tak pernah izinkan. Bukan kamu kata, tuan kepada tuan bilik ni. Nabi Ibrahim tu Nabi Rasul, dia bijaksana. Bukan macam kita dengan kepala tu, apa yang cakap orang ni? Dia tahu ini bukan orang. Terus dia tanya, kamu malaikat apa? Dia jawab dia apa? Dia jawab dia pemuda tadi, saya malaikat maut. Dengar tidak pula pasal Nabi Ibrahim tau. Dia seorang pemuda. Ya, kacak, kemas. Saya malaikat maut kata. Kata Nabi Ibrahim, kamu datang ni nak cabut nyawa aku kan? Atau nak bercerita dengan muzakarah dengan aku? Ya, kata dia malaikat maut, aku ni datang nak bercerita saja dengan kamu, nak ziarah kamu saja. Bukan aku nak cabut nyawa kamu kata. Aku hari ni cuti, MC kata. Tak ada cabut nyawa awak. Ya, jadi aku nak ziarah kamu. Jadi berceritalah mereka. Tengah cerita tu, kata Nabi Ibrahim ngabur pada malaikat maut, wahai malaikat maut, cuba kamu tunjukkan rupa kamu yang sebenarnya. Kata malaikat maut, jangan. Tak lalu kamu tengok muka aku kata. Tolonglah aku nak tengok juga. Aku ndak juga. Ya. Kalau dah ndak juga payah ya. Kata ni malaikat maut, baiklah kalau kamu nak tengok, tapi jangan nyesal lah.
Kamu hadap dinding tu. Kamu hadap dinding tu. Dia pun hadap dinding. Bila aku suruh pusing. Tak ada lama pun hadap dinding dia betul kata malaikat maut. Pusing kata. Dia pusing. Tengok malaikat maut. Tengok pengsan. Mula tadi tengok macam pemuda yang kacak, pemuda yang handsome, pemuda yang kemas. Ini pengsan dia tengok tau. Pengsan dia terus pengsan. Kerana dia kejap-kejap itu bertukar wajah daripada pemuda yang kacak, daripada pemuda yang kemas, daripada pemuda yang smart, sudah jadi apa? Sudah jadi satu lembaga yang hitam legam. Keluar asap dan api daripada mulut dan hidungnya. Kemudian suaranya macam lentok. Itulah keadaan malaikat maut. Pengsan Nabi Ibrahim, Khalilullah, Ulul Azmi pun pengsan melihat malaikat maut. Tapi kalau orang neraka, orang kafir, macam itulah dia akan tengok. Dia akan tengok malaikat maut dengan wajah yang sebenar. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, tuan-tuan, orang nak mati ni dia akan nampak tempatnya di akhirat. Allah bagi dia pandangan tembus. Fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Dia akan dapat nampak sesuatu yang pelik, sesuatu yang ganjil. Fakashafna anka ghita'ak, kamu akan diberi penglihatan tembus untuk melihat perkara-perkara yang di luar dugaan kamu. Pada hari itu dia dapat nampak. Kalau dia ahli syurga, dia nampak syurga. Dia nampak nikmat-nikmat syurga. Nampak dia mahligainya, nampak dia kenderaannya, nampak makanannya, nampak pakaiannya, nampak hiburannya, semua nampak belakang. Dan kalau dia lelaki, nampak bidadari sedang melambai-lambai. Ahlan wa sahlan my darling. Agak ini selamat datang wahai habibi, kekasih-kasihku. Nampak ahli syurga. Itu kalau ahli syurga, nampak syurga. Sebab itu kalau bila ditarik malaikat maut tadi, nyawanya bila ditarik itu sakit, tapi tak terasa sakit kerana asyik sangat melihat nikmat yang ada dinampaknya dalam syurga. Sakit-sakit tapi tak terasa sakitnya. Kerana asyik sangat sampai tak terasa sakit. Tapi kalau ahli neraka, dia nampak neraka. Nampak neraka. Nampak malaikat yang garang-garang, yang kasar-kasar, yang gana-gana, yang sentiasa aja menengking-nengking, memukul-mukul, membawa cemeti-cemeti yang dahsyat, yang berat-berat, memukul dia. Dia nampak tempat itu. Nampak tempatnya di neraka. Nampak anjing-anjing yang menyalak-nyalak menggigit. Nampak ular-ular yang matuk-matuk menggigit. Ular tu panjangnya sebulan perjalanan dari kepala ke ekor. Besarnya besar tengkuk unta tu. Besar tengkuk unta. Tak sampai besar tiang tu. Besar tengkuk unta. Bukan separuh dengan tiang. Itu ularnya. Namanya pun kurun kita dengar. Sujahul Aqra'. Sujahul Aqra'. Kerak-kerak. Itu ular. Dia nampak. Dan api pun menjulang-julang. Ketahuilah api neraka ni tuan-tuan dan puan, yang paling apa? Yang paling lembut, yang paling lemah, yang paling kurang ialah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dengar kenyataan ini betul-betul. Api neraka yang paling lemah, yang paling kurang adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Itu dia. Mudah-mudahan kita tak masuk neraka ya. Tak ada siapa. Ada orang tak neraka ni, ada tak? Ada, lantak lah kata aku sampai masuk neraka. Orang mutera benar ya. Sudah masuk tu sedar. Baru jadi fikir, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya neraka. Kami dah dengar jerit fikir dalam neraka tu. Aduh, ayo, ayah, oh my god. Jerit fikir, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Kerana kami nak beramal dengan amal soleh dan kami sekarang dah yakin belum nak. Itu dia nampak tempatnya di neraka. Itu masalah ketiga. Yang keempat, last sekali. Waktu berapa? 8. Tak ada widak dengar bunyi tu saya berhenti lah. Tok bila akan azan dia datang azan ya. Saya berhenti ketika itu ya. Mau dah. Yang keempat, sekali lagi, dia akan berhadapan dengan tipu daya iblis. Wallahu a'lam. 4 yang bersalah ya. Tipu daya iblis. 4. Yang pertama tadi apa? Sakaratul maut. Yang kedua, rupa malaikat maut. Yang ketiga,
nampak tempatnya di akhirat. Yang keempat, dia akan berhadapan dengan tipu daya iblis. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.